Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen. Hi guys. So pada hari ini saya nak borak dengan korang semua tentang satu kumpulan baru dekat dalam dunia One Piece. Dan sebenarnya tak adalah baru sangat kumpulan ni. Dekat manga dah hampir setahun dah kita kenal dia sebenarnya. Dan kalau dekat anime tu belum lagi diperkenalkan. Dia akan diperkenalkan selepas Oden flashback nanti. Saya boleh cakap yang kumpulan yang saya nak cerita hari ini, saya punya opinion, orang ini merupakan Shinshibukai kepada pasukan The Beast Pirate itu sendiri. Saya akan cerita dengan korang semua pada hari ini tentang Tobi Roppo ataupun bahasa Inggerisnya dikenali sebagai The Flying Six. Sebelum saya teruskan lagi dengan cerita tentang Tobi Roppo, saya nak warning awal-awal kepada yang tak kecap manga, yang tak nak tahu tentang jalan cerita One Piece manga, memang akan ada spoiler lah. Macam mana yang kita tahu dekat dalam pasukan The Beast Pirate ni, dia ada pangkat-pangkat dia kan. Contoh macam ada General, ada All Star. So Tobi Roppo ni dia punya kedudukan ataupun ranking dia di bawah All Star, di mana All Star macam yang kita tahu Queen, King dan juga Jack. Jadi dekat bawah tiga orang ni adalah Tobi Roppo, dan dia orang ni merupakan orang-orang yang kuat among the headliners, the strongest among the headliners. Jadi Tobi Roppo tu terdiri daripada 6 orang ahli, dan currently berdasarkan chapter 991 tinggal 5 orang ahli, kerana seorang ahli daripada Tobi Roppo telah pun keluar daripada The Beast Pirate dan menyertai pasukan Ninja Pirate Ming Samurai Alliance. Jadi siapa 6 orang ni kan? 2 orang dah diperkenalkan dekat anime, iaitu X Derek dan juga Page One, tapi dekat anime belum lagi ditunjukkan human form dia lah. Dan lagi 4 orang member adalah Ulti yang merupakan kakak kepada Page One. Kita ada Black Maria, kita ada Who's Who dan kita juga ada Sasaki. So korang macam mana yang saya cakap, diorang ini di bawah All Star. Jadi Tobi Roppo ni dikatakan orang yang akan menggantikan All Star. Dan Tobi Roppo ini sendiri sebenarnya memang dah tak sabar dah tunggu momen tu. Lagi-lagi Who's Who dengan Sasaki, dua tu memang dia dah tak sabar sangat nak jadi All Star. So diorang ni daripada segi kekuatan memang kuat. Diorang ni semua pemakan Devil Fruit, Zoan type masing-masing. Tapi korang kena tahu something, yang diorang punya general iaitu Kaido memang respect gila dekat Tobi Roppo ni. Kaido ni sampai dia bagi satu mission important lah dekat Tobi Roppo time Fire Festival ni. Nanti saya akan ceritakan dekat part ending video ni. Korang kena stay tune, alright? Dan satu lagi pengetahuan yang korang kena tahu adalah Derek, Who's Who dan juga Sasaki yang merupakan salah seorang daripada member Tobi Roppo. Diorang ini merupakan bekas captain kepada kumpulan lanun masing-masing sebelum mereka menyertai Beast Pirate. Macam mana yang kita semua tahu, setiap karakter dekat dalam dunia One Piece ni ada perwatakan masing-masing. Termasuklah juga Tobi Roppo ni. Paling lah gandingan adik-beradik tu, dua orang, Ulti dengan Page One. Dua tu memang kelakar. Macam Who's Who, kita nampak dia memang seorang yang serius. Time dia lawan dengan Jinbe ni pun nampak macam dia ni orang yang serius kan. Masing-masing ada perwatakan masing-masing lah. Dah sampai ke part yang korang tunggu-tunggu, iaitu kekuatan Tobi Roppo. Jadi saya akan explainkan dekat korang semua tentang kekuatan dan Devil Fruit masing-masing setiap 6 orang ahli itu. 6 orang ni makan semua Devil Fruit yang sama, iaitu Zoan type Ancient. Yes, diorang ni pemakan Zoan type Ancient, di mana diorang ni boleh berubah diri diorang jadi dinosaur. Dan sebenarnya lagi seorang tu pun saya rasa Ancient type juga, tapi saya tak pasti Ancient type apa. Kita start dulu ladies and gentlemen dengan gandingan adik-beradik yang merupakan pemakan Devil Fruit Zoan type Ancient. Dua-dua gandingan adik-beradik ni boleh berubah menjadi dinosaur, iaitu Ulti dan juga Page One. Page One kita dah tengok dekat anime episod 917, dia boleh berubah menjadi Spinosaurus. Manakala Ulti ni dinosaur dia menarik tau, tapi susah sikit nak sebut. Pachelihosaurus kot, yang pasti ada saurus lah kat belakang tu. Nama dinosaur dia ni memang daripada start diperkenalkan dulu sampai ke sekarang saya tak tahu nak sebut. So saya minta maaf, okey? Korang boleh google untuk jawapan ataupun pronunciation yang betul. Kita pergi pula dekat orang yang dikatakan pernah berlawan dengan Jinbe pada masa yang lepas, iaitu Who's Who. Dan Who's Who ni sekarang pun tengah berlawan dengan Jinbe, iaitu Who's Who ni pemakan Devil Fruit Zoan type Saber-Tooth Tiger. Saber-Tooth Tiger ni memang kuat kalau korang tahulah, dan saya rasa berlawan dengan Jinbe memang satu matchup yang terbaik dan antara matchup yang korang kena tengok lah. Terusnya kita ada Black Maria. Black Maria ni tak payah nak cakap apa-apa, kita dah tahu Black Maria ni spider kan, Devil Fruit Zoan type spider. Saya rasa dia punya ni ancient juga. Sebab apa? Kalau kita tengok time yang dia berlawan dengan Sanji terperangkap dekat spider web Black Maria. Kesian juga kat Sanji time tu. Ya, saya faham Sanji dia tak boleh lawan perempuan, lepas tu dia kena lawan pula Black Maria. Tapi tak apa, jangan risau. Saya tahu, saya percaya yang Sanji akan dapat the good match lepas ini. Maybe dia akan lawan dengan Jack ataupun maybe lawan dengan Queen. Kita tengok sama-sama. Tapi yang paling pasti Black Maria merupakan pemakan
Devil Fruit Zoan type spider, dan dia punya kekuatan ni selain daripada spider, dia ni juga ada anak-anak buah dia. Sama macam Khushu tadi, Khushu pun ada anak buah juga. Dan Black Maria ni, dia punya kru ni pemakan smile juga tau. Kita tolak X the Rake sebab kita dah tahu X the Rake merupakan pemakan Devil Fruit Zoan type Ancient Allosaurus sejak daripada Sabody lagi, dan dia ni pun dah keluar daripada The Beast Pirate dan keluar daripada Tobiropo ini sendiri. Jadi saya rasa tak payah nak terang apa sangat kot pasal The Rake. Dan kita terus pergi dekat one of my favorite Tobiropo of all time, my favorite, iaitu Sasaki. So Sasaki ni dia punya Devil Fruit memang interesting ah. Devil Fruit Zoan type Ancient juga, Triceratops. Triceratops guys, dia lawan dengan Frankie tu. Sasaki ni bila dia berubah jadi Triceratops buat kali pertama tu, lukisan Oda memang terbaik. Tak sabar saya nak tunggu anime. Dan kalau nak dibandingkan kekuatan lah kan, saya boleh letak Sasaki ni dekat nombor 1 saya rasa. Khushu dengan Sasaki, dua ni memang berbahaya untuk Tobiropo. Tak bermaksud yang lain tak berbahaya, lain pun berbahaya juga. Buat masa ni dekat Onigashima, macam saya cakap tadi, Tobiropo ni dah dapat match up masing-masing lah. Dia orang akan lawan dengan siapa, Sasaki lawan dengan Frankie. Satu match yang memang saya nak tengok sangat-sangat apa yang berlaku, macam mana Frankie nak handle Sasaki. Adakah kita akan dapat Frankie vs Senior Pink sekali lagi? Saya harap macam tu, sebab kita tahu Frankie tak pernah buat match tu bosan. Kemudiannya kita ada Jinbei lawan dengan Khushu. Ini pun satu interesting juga tau. Kenapa? Khushu cakap dia pernah jumpa Jinbei waktu zaman dulu, dan Jinbei pernah mengalahkan pasukan Lanun dia. Sewaktu Jinbei ni Shishibukai. Macam satu tanda tanya, siapakah sebenarnya Khushu ni? Kita ada Black Maria, so kita dapat Robin Brock vs Black Maria, dan satu opportunity juga untuk Nico Robin untuk tunjukkan kekuatan sebenar dia nanti dekat Onigashima ni untuk mengalahkan Black Maria pada saya. Dan kita ada gandingan adik-beradik Ulti Page 1, dan mereka berdua ni telah pun berlawan dengan gandingan Usopp, Nami dan juga Tama. Satu gandingan 3 orang yang menarik ah. Cakap pula pasal The Rake. The Rake ni saya rasa tak payah nak cerita banyak kot, sebab dia ni dah keluar daripada Tobiropo. Dia dah join our side, the good side. Pada saya buat masa ni dia memang satu aset yang berguna untuk Ninja Pirate Ming Samurai Alliance. So kita dah sampai ke bahagian terakhir tentang pengenalan Tobiropo, iaitu saya nak terangkan dengan korang semua tentang tugas Tobiropo sebelum Onigashima. Jadi tugas Tobiropo 6 orang ni adalah untuk menjadi assassin daripada Beast Pirate. Assassin untuk apa? Beast Pirate ni kan, diorang ni akan dihantar oleh All Star sekiranya ada orang dekat Wano yang mengejek, menghina, yang tak sokong, yang bangkang The Beast Pirate dan juga pasukan Orochi. Sebagai contoh, kita tengok episod 917 yang Dorek dan juga si Page 1 yang dah berubah jadi Spinosaurus tu pergi mencari Sanggoro. Kalau korang ingat kenapa diorang cari Sanggoro? Kerana Sanggoro ada cari masalah dengan Koshiro family yang merupakan pasukan di bawah Orochi. Jadi sebab itulah diorang ni dihantar oleh All Star untuk settlekan masalah ini. Saya dah cakap yang diorang ni merupakan Shishibukai untuk The Beast Pirate. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab diorang ni pun kadang-kadang kalau All Star arahkan diorang, lagi-lagi Khushu dengan Sasaki lah kan, diorang ni tak dengar pun cakap. Kadang-kadang contoh King kata kan, okay Khushu, Sasaki, kau pergi Wano, ada orang kat Flower Capital ada cari masalah, tolong pergi lawan dengan dia kan. Contoh lah. Tapi Khushu dengan Sasaki, malas aku nak pergi. Apa nak pergi dengan cakap dia? Aku buat dengan Kaido, aku pun nak ambil tempat kau. Sama lah macam Shishibukai. World Government suruh diorang pergi berlawan. Lepas tu saya cakap diorang ni Shishibukai untuk The Beast Pirate. Tapi macam biasa, itu pendapat saya sendiri. Kalau korang ada pendapat korang, itu pendapat korang. Tugas terbaru Tobiropo buat masa ni dekat Onigashima selain daripada lawan dengan pasukan Mugiwara adalah Yamato yang merupakan anak Kaido telah pun lari pada awal-awal Fire Festival dulu kalau korang ingat. Jadi Kaido telah pun kumpulkan kumpulan Tobiropo untuk mencari anak dia yang hilang. Dan dia cakap dekat Tobiropo, kalau salah seorang daripada diorang yang jumpa Yamato, si Kaido akan bagi All Star ni, King, Queen dengan Jack berlawan dengan Tobiropo ni. Dan kalau dia menang lawan dengan All Star tu, dia akan gantikan tempat All Star tu. Dan tugas paling terbaru lawan dengan pasukan Mugiwara lah. Itu saja daripada saya tentang Tobiropo. Saya harap korang dapatlah sedikit fakta ataupun sedikit maklumat. Saya nak minta maaf kalau ada tersalah fakta. Dan kalau korang ada nak tambah fakta, korang boleh tambah dekat komen kat bawah. Ladies and gentlemen, kita jumpa lagi dalam the next video, InsyaAllah. Teruskan support Faiz Studio dan support saya. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.